Orang jadi susah hati. Kena faham konsep Islam ni mudah. Baru ni saya mengajar satu tempat. Satu perempuan kata, Ustaz, subuh pagi tadi kami semayang subuh. Habis semayang subuh datang seorang India. Datang seorang India, jumpa tu imam, minta buat pengumuman di masjid, anak dia mati. Siapa nak ziarah bolehlah. Tu imam tolak. Tak boleh, ini masjid Islam punya. Hang bukan Islam. Balik, tak boleh umum. Ini masjid, tak boleh campur punya. Nak umum pun tak boleh, tuan-tuan, bayangkan. Apa nak jadi? Apa salahnya umum? Tuan-tuan, dimaklumkan bahawa anak pada Encik Kandasamy, anak laki-laki Nasi Kandar, telah pun meninggal dunia pagi tadi. Jadi mayatnya ada di rumah Encik Kandasamy di lorong 7, jalan sekian. Nombor 7, nombor 5, persiaran 1. Dah. Siapa nak ziarah boleh ziarah. Kan elok bunyinya. Salah ke tak salah? Umum je lah. Tuan-tuan, dimaklumkan anak Encik Kandasamy telah meninggal dunia malam tadi. Mayat anaknya ada di rumahnya di nombor 5, persiaran 1. Siapa nak ziarah bolehlah. Jadi jemaah pun bolehlah ziarah selepas habis ni, insya-Allah. Apa salah? Umum je. Hindu tadi pun balik dalam keadaan seronok, bagi tahu kat isteri dia. Ada masjid nampak subuh di umum. Dia pun bangga apa? Banyak baik orang Islam mana baguslah. Kan seronok, tuan-tuan. Lepas habis main subuh, orang Islam ramai-ramai ziarah anak dia, pakai mas bagi duit RM10, RM5. Dia pun seronok. Oh, ini macam ke Islam, banyak bagus. Ni tidak, dihalaunya balik sama Allah lah. Bila dah lah, tak boleh, ni Islam mana boleh umum, hang jari tokong lah, tak boleh, balik. Pergi cari kuil. Oh, dia balik, dia bagi tahu kat isteri lagu apa? Ya nak cik, nak kena, sombong nak kena, ada. Tuan-tuan ingat senang ke? Dia nak kikiskan pahaman dia berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun dia nak kikiskan pahaman tu. Kalau India tadi balik bagi tahu kat kawan dia, dia kena, ana sombong kan, lepas subuh tak ada dah. Ilak kena. Kawan-kawan dia bagi tahu apa? Banyak sombong. Berapa puluh tahun nak hapuskan. Cubalah dia bagi tahu. Subuh tadi lepas sembahyang, orang Islam datang ramai-ramai, tolong semua, tolong kita orang juga, tolong kasih ini anak juga, tolong kasih ambulans datang juga. Ini banyak bagi orang Islam. Wah, itu macam kah? Kawan-kawan dia dengar pun bagus. Ini sikap yang kita kena ubah. Budaya itu kena ubah. Rasulullah pernah melantik seorang laki-laki Yahudi yang bernama Al-Harith sebagai tabib. Yahudi, kafir. Jadi doktor, Nabi lantik dia. Padahal dia Yahudi. Nabi pernah ziarah orang sakit Yahudi. Anak muda sakit nak mati. Nabi ziarah dia. Nabi kata, aslim, Islamlah kamu. Nabi ziarah. Nabi tengah mengajar, tengah-tengah mengajar, datang seorang Yahudi sambil cekak pinggang, melaungkan suara depan Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Muhammad, kamu cakap pandai, hutang bila nak bayar? Tuan-tuan, kalau saya tengah bercakap ni, datang satu hamba Allah, buka pintu, cekak pinggang. Ustaz, cakap banyak pula, hutang bila bayar? Agak-agak malu tak saya, tuan-tuan? Jatuh air muka Rasulullah. Mereka kata ada hutang dengan dia. Umar bin Khattab bangun, cabut pedang, biar aku cantah je kepala dia Rasulullah. Kata Rasulullah, sabar Umar, memang aku ada hutang dengan dia. Sarung balik pedang Umar. Memang aku ada hutang, biarlah dia tuntut hak dia. Kata Rasulullah pada Yahudi tadi, bukankah aku janji dengan kamu nak bayar bulan depan? Yang kamu minta bulan ni kenapa? Mana nak ada duit? Kita pegang janji lah, bulan depan lah. Yang dah tahu lah, buat apa? Ini bukan masanya lagi. Kata Yahudi tadi, saja aku nak test kamu. Kalau kamu seorang Rasul, kamu tak marah aku minta hutang. Kalau kamu bukan seorang Rasul, mesti kamu bunuh aku. Sekarang ni kamu tak bunuh aku, kamu tak marah, maknanya confirm kamu ni Nabi. Aku Islam sekarang. Tetapi boleh bayang tak dakwah yang Rasulullah buat? Kita kata ikut sunnah Rasulullah. Kita kata hari ni marilah pegang pada hadis Rasulullah. Berapa banyak kita tak berpegang? Kita tak pegang, sebab itu dakwah kita pada tahap yang sama juga. Orang itu juga datang. Tak berubah. Orang India, orang Cina bukan Islam tak datang. Pasal apa? Pasal tak ada perubahan. Sembayang jemaah kita, ada orang Cina singgah dengar? Tak ada.
Apa salahnya kita jemput sahabat-sahabat kita yang bukan Islam datang? Ataupun tuan-tuan duduk di sini, banyak kawan-kawan yang bukan Islam, panggil mereka main masjid, buat kuliah untuk mereka, menerangkan apa itu Islam. Buat soal jawab, bagi makan pula, bagi minum pula, layan mereka main buat ceramah. Dapat 20 orang pun jadilah. Tuan-tuan ada kawan Cina, kawan ni ada kawan India, kawan ni ada kawan orang putih, kawan ni pula ada naik Afrika ke, Negro ke apa ke. Bawa main dapat 20 orang. Cerita bahasa Islam pada mereka. Saya ceramah di satu masjid di Pulau Pinang, mereka sediakan kerusi khas untuk orang bukan Islam di satu masjid. Budak-budak Cina kelang singgah. Pasal mereka rakam ceramah kita di masjid, mereka pasang di kelang. Bila budak-budak Cina ni dengar, mereka seronok, mereka pun nak dengar ceramah, pihak masjid sediakan kerusi untuk bukan Islam dengar ceramah. Bagus. Ini kita kena cari jalan tuan-tuan supaya mendengarkan apa yang kita cakap ni. Bila kita cakap ni benda yang baik, benda yang betul, mereka pun seronok. Pejabat-pejabat kerajaan yang saya duk mengajar, ada kaki tangan India, kaki tangan Cina yang masuk. Baru ni saya ceramah di satu penjara, pengarah penjara dia Cina. Bagi salam, baca bismillah, alhamdulillah. Cina, bukan Islam. Dia boleh cakap assalamualaikum, alhamdulillah, bismillah. Saya makan dengan dia pun duk sebut pasal agama. Cina tuan-tuan, orang Melayu kita pun tak baca bismillah, mengap terus. Heran kita tengok. Saya pergi ceramah satu jabatan, yang depan saya ni semua India, perempuan India, hak laki-laki di belakang, hak depan ni India. Saya tanya dengan pengarah jabatan tu, saya tanya, tuan, India suka dengar ceramah ni tuan? Dema yang suruh panggil ustaz, kata dia. Dema suruh panggil. Saya dah datang dah bulan lepas, bulan ni nak buat ceramah bulanan lagi, panggil itu ustaz lah. Demo duduk depan tuan-tuan. Yang orang kita pula tanya, ini lagi, nampak? Yang orang demo tanya, bila nak panggil lagi? Yang orang kita tanya, apa banyak-banyak ceramah? Di Parit, pegawai kesihatan daerah Perak Tengah, India, musabaqah tilawatil Quran peringkat daerah duduk depan. Saya ceramah di Cameron Highland di Rosa Pasadena tu, dia duduk depan. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan? Saya tanya pada urus dia, macam mana slot agama ni masuk? Tajuk yang saya baca ialah tajuk Rancang Keluarga dalam Islam. Perancangan keluarga dalam Islam, halal dan haramkah dan hukumnya. Tajuk ni dia bagi dan dia suruh buat. India. Saya pergi di sekolah saya tu, baru ni saya beli meja, orang India main hantar, naik lori apa semua, pembantunya Melayu, drivernya India. Dia masuk dalam bilik saya, encik, ini sekolah agama. Ya, sekolah agama. Jadi belajar-belajar agama sini lah. Sini lah. Macam saya boleh belajar? Boleh lah. Kawan dia kata, mana boleh? Hang bukan Islam. Apa, kalau belajar pun tak boleh ke? Mau belajar, kita mau belajar semua agama lah. Boleh ke encik? Boleh lah. Terdiam budak Melayu tu. Dia open. Bila dia nak keluar, dia buka pintu. Malam ada kelas encik? Ada. Datanglah malam boleh. Personal kelas pun ada, saya kata. Boleh ha? Pasal siang saya kerja kan, malam saya kosong sikit, lapang sikit, malam pun boleh datang. Tuan-tuan, ni yang dikatakan pendakwahan. Kena cari jalan lah, macam mana bentuk dakwah supaya sampai ke setiap ceruk dapur rumah orang. Bukan dakwah semata-mata di surau masjid. Dia kena luaskan bentuk pendakwahan. Baik, kemudian dia kata lagi, seperti dengan kerana bersabda Nabi SAW